إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian lagi harus bagi wali. Demikian lagi harus bagi wali, yakni bagi penjaga dia, sama ada bapa atau nenek, yang ini maksud nenek ialah datuk dia, memakaikan sekalian pakaian emas dan perak dan sutra kepada kanak-kanak selama belum lagi dia balik, barang yang harus memakaikan oleh perempuan. Bagi wali oleh harus kanak-kanak kecil lah. Dipakaikan dengan pakaian tersebut laki-laki selama dia belum balik. Kalau balik dia haram boleh. Nabi pegang dua benda, satu emas, satu sutra. Nabi angkat hazani haramani ala zukuri ummati. Ini dua ni emas dan juga sutra haram. Memakainya atas lelaki umat. Ada perempuan tidak masalah, kecuali dengan israf, jangan melampaui. Dan demikian lagi mana harus orang gila. Orang gila pakai kedai emas, pagi-pagi petang hilang. Ya, orang gila pakai kemas. Kan? Ini hukum dia lah. Hukum lelaki dia tak boleh, tapi yang boleh kanak-kanak belum balik dan orang gila. Sebab apa? Sebab dia tidak ada taklif syar'i. Dia tak ada hukum syarak. Tadi orang gila. Jadi yang pakai emas lelaki tu mungkin dia gila lah tu. Sebab tu dia pakai. Kan? Kalau dia pakai, kalau dia tanya dia, awak gila ke? Tak. Kan awak gila. Sebab yang gila boleh pakai. Ya, kena tanya macam tu je lah. Habis. Dan demikian lagi diharuskan bagi laki-laki memakai sutra. Sutra haram tapi boleh dipakai bila? Ialah saat darurah, kepanasan atau kesejukan. Dia sutra ni keistimewaan dia, kalau panas sangat pun pakai dia jadi suhu tu badan dia tak berapa panas. Kalau sejuk sangat pun dia pakai, dia tak berapa sejuk. Itu kelebihan Allah Ta'ala jadikan pada sutra. Jadi oleh kerana darurah ni, sebab kaedah kita ad-darurah tubihul mahzurat. Ad-darurah bila saat syiddatul hajat, bersangat-sangat hajat darurat, maka tubihul mahzurat, dia mengharuskan balik al-mahzurat ay al-muharramat, benda yang diharamkan. Babi tak boleh makan pun sampai darurat dia boleh makan. 3 hari tak makan, dia belantara, dia mengembara. Tak ada makanan satu, dah tak boleh bangun dan nak mati je. Pada adat kalau tak makan ni kan mati. Ketika tu yang ada daging yang diharamkan, boleh dimakan, ya, untuk menjadi sebab saja, supaya dia tidak mati. Tapi ada satu lapis kaedah lagi. Ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Darurat boleh tadi kan, tapi tuqaddaru biqadariha, ditakdirkan dengan kadar dia pula. Sekadar mana adat makan ni bolehlah jadi sebab tidak mati misalnya daripada adat. Yang dia bawa balik 2 pera dia pikul lah kan? Macam dia tak pernah makan. Dia bawa balik 2 pera tu tak boleh. Atau haram, dia makan sekadar dia saja. Ya, itu kaedah darurah. Mana terlampau panas ataupun kesejukan yang membinasakan, itu sifat bagi 2 sifat tadi. Panas sampai boleh buat rosak. Sejuk boleh buat sampai mati. Ada sejuk.
Kalau pergi negeri yang sejuk kan, Syria ke mana mungkin sejuk. Sampai ke tulang kan, dia orang pakai baju 3-4 lapis. Kalau pakai selapis macam kita baju ni, Jawa dia, sampai ke tulang sejuk masuk. Boleh datangkan sebab mudarat. Maka ketiga itu boleh dipakai. Atau yang ditakutkan daripada keduanya, mudarat mengharuskan tayamum. Dikiaskan di sini masalah harus tayamum. Ya. Apa kait dengan tayamum? Seseorang tadi dia kena pakai air, tapi nasihat doktor yang adil menyatakan dia ni tak boleh kena air sementara ni sebab ada masalah badan dia. Kalau kena air menyebabkan penyakit dia lambat sembuh, atau kalau kena air menyebabkan bertambah mudarat dia. Ketiga itu tak payah pakai air, boleh tayamum. Sebab tayamum lil marad, kerana sakit. Maka sakit macam ni bagi pihak sutera boleh. Dia boleh pakai. Kalau tak pakai menyebabkan penyakit tadi kan, maka dipakailah, diharuskan. Itu dikias seperti yang. Dan dihubungkan masalah ni dengan dia kesakitan yang sangat, ya, boleh. Dan demikian lagi harus laki-laki memakai sutera kerana terkejut perang yang harus, ya, perang dengan kufar kafir harbi. Tiba-tiba maknanya seruan jihad, musuh dah masuk baju kan. Yang ada di pakaian sutera je ada, pakaian lain tak ada. Kalau tidak kan dia keluar tak ada pakaian, orang pun cabut lagi. Ketiga tu pakailah, tak ada lain. Sutera ke suruh sarung je lah, ya. Tapi kalau ada pakaian lain tak boleh. Tapi pakaian lain tak ada, tinggal satu je. Pakaian tu sutera je ada. Sarung je lah. Itu diharuskan sebab terkejut perang. Maknanya perang berlaku dalam keadaan apa ni? Darurah begini. Dan tiada dapat yang lain, syarat dia. Lain-lain pakaian tak ada, itu saja. Boleh, harus. Dan tiada dapat, maknanya menuntut yang lain. Nak cari pun tak sempat, tak dapat. Dia pun datang hingga selayar. Nak gantikan berdiri pada tempatnya, bersempat. Kerana apa dia kata? Kerana darurah. Kerana kesuntukan hajat yang sangat dipanggil darurah. Siddatul hajat, dia panggil darurah. Bersangatan hajat. Dia ada satu lapis dipanggil hajat je. Bila bersangatan hajat, dia panggil darurah. Itu beza antara hajat dengan darurah. Dan demikian lagi harus bagi laki-laki memakai sutera sebab sangat hajat, darurah kepada, seperti kerana menutup aurat. Pakaian lain tak ada. Kalau tak pakai sutera ni menyebabkan aurat dia terbuka, maka boleh. Dan jikalau dalam khalwah sekalipun, walaupun dalam bersunyi orang yang tak nampak, atau kerana kudis, ya, kudis ini sensitif. Kalau pakai baju biasa sakit tak tahan. Kalau pakai baju sutera tak hilang sakit, sejuk lembut je. Ni jenis kulit mengada-ngada ni. Kan? Kulit maknya ni. Kena sutera lembut. Kalau kena pakai baju biasa ni kan, dia sakit, gatal, tak boleh duduk dia. Ya, maka ketiga tu pakailah sutera. Boleh. Ataupun katal. Ya, dia pakai baju lain, semua baju dia pakai katal. Kalau pakai sutera, hilang katal. Sebab dia lembut kan. Pakai baju lain tergaru-garu dah macam kena belacan. Orang kata kena pula dia ni kan, gatal tak tahan. Buka baju, pakai baju sutera, hilang kan. Sebab dia lembut. Sebab sifat kelembutan tu sesuai dengan perempuan pada asal dia, tak sesuai dengan lelaki. Lelaki sifat dia ada. Ya, sebab tu lelaki tak boleh meniru perempuan. Ya. Perempuan sesuai dengan dia, pakai emas jenis lembut, pakai sutera jenis lembut, sesuai dengan akhlak perempuan. Ini terbalik. Lelaki pula dah macam perempuan, lembik macam kuih dadau. Tahu kuih dadau? Yang perempuan pula macam jantan, macam batang balak, keras ni. Wah. Dua-dua dah tak macam nak hilang akal. Kena laknat. Ya. La'anallahu 'ala ar-rajul al-mutashabbi bin nisa. Allah Ta'ala laknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Ya, wan nisa al-mutashabbihina bil rijal, dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Kita tengok di belakang tak kenal. Ini jantan ke betina ni? Tengok dekat, oh betina apa? Rambut pendek tak tutup, pakai jengki macam sojar kan. Dah tak rupa orang lah kan. Ya, ini kena laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis terang. Perempuan pakai cara dia, laki pakai cara dia. Ya, Islam dah tentu cantik dah tu, pergi ubah-ubah apa. Kalau rasa nak ubah, pergi buat langit sendiri lah kan? Buat langit sendiri, keluar ke bumi ni, cari Tuhan lain kalau ada. Nak buat undang-undang sendiri, nak pakai cara sendiri, tak nak pakai atas langsung, boleh keluar dari muka bumi ni. Dalil hadis Rasulullah SAW.
Rasulullah kata apa? Wa man lam yarda bi qada'i wa lam yashkur ala ni'ma'i wa lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwa'i wal yakhrud min tahtis sama'i. Siapa tak reda dengan hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, perundangan Allah Taala, syariat Islam, tak reda, dia nampak kepala dia sendiri. Ya, kemudian beri nikmat, tak kerti syukur, buat maksiat, buat mungkar, tak kerti nak gunakan nikmat pada jalan Allah. Tuhan uji sikit pula, tak kerti sabar, melaung. Ya, maka Tuhan kata pergi cari Tuhan lain, keluar daripada muka bumi aku. Itu hadis Rasulullah SAW. Ya, mana nak cari Tuhan lain? Wa ilahukum ilahu wahid. Katakan Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Dan mana ada bumi lain nak buat kan? Maknanya itu menandakan murka Allah Subhanahu Wa Taala bila manusia nak ikut kepala dia sendiri. Ya, kita kena ikut apa yang telah ditetapkan oleh pemilik sekalian makhluk. Ya, itulah Allah Taala yang Maha Besar. Habis. Serta menyakiti akan dia. Mana kata tu pun sakit lah, tak boleh tahan. Kalau sikit-sikit boleh tahan, tak apa lagi. Tak boleh tahan tunggu dah. Tangan dia nak cari 2 second berhenti tak ada tu. Kejap kau. Wah, lenguh je. Dia kata kita boleh lah. Atau kerana menolakkan tuma. Ya, jenis serangga halus. Ya, tuma. Macam kutu kecil-kecil tu kan, macam hama tu. Kerana apa? Kata harus ni riwayatul syaikhan. Kena ada riwayat daripada syaikhan, itu Imam Bukhari dan Muslim, bahawa Rasulullah SAW memudahkan bagi Abdurrahman bin Auf, seorang daripada sahabat Nabi yang kaya, Abdurrahman bin Auf. Ulama kata dia punya hebat perniagaan bisnes dia. Kalau dia berniaga, Malaysia dia boleh beli kan. Bukan Negeri Sembilan, Malaysia dia boleh beli. Hebat tak hebat? Dia punya apa? Ahli bisnes. Hebat. Jadi Rasulullah mengharuskan, memudahkan, beri tarakhus, memberikan rukhsah kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Zubair bin Al-Awwam pada memakai kain sutera. Kerana apa? Gatal. Dia kena penyakit gatal. Ya, tergau-gau tak boleh tahan lagi nak. Sebab kain kita ni biasa ini lembut-lembut pun dikasar lagi dan sutera dia halus sungguh. Ya, selai baju boleh pegang segenggam. Ya, selai baju tu boleh kuat segenggam. Sebab terlampau lembut. Ya. Itu yang ori betul lah. Itu mahal, beratus harga dia kan. Ada campuran, kalau dia campur lebih daripada separuh, ya, 51% ke atas campuran daripada kain cotton dan sebagainya. Kain sutera di bawah daripada 5%, itu boleh pakai campuran. Itu hukum campuran. Tapi campuran ni kita kenal sebab harga dia murah. Lagi banyak campur lagi murah. Dia lagi banyak sutera lagi mahal. Dia ada tulis persen-persen campuran. Jadi maknanya Rasulullah SAW memberikan rukhsah kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Zubair bin Al-Awwam pada memakai kain sutera kerana gatal, dia tak tahan gatal. Dan ada raya bagi keduanya. Dan lagi bahawasanya dimudahkan bagi keduanya pada memakai baju sutera terkala mengadu keduanya kepadanya banyak tuma. Dulu tu masalah tuma, masalah gatal itu berlaku di zaman Rasulullah SAW. Itu Rasulullah memberi izin kepada 2 sahabat memakai dia. Dan demikian lagi diharuskan pula memakai kerana perang. Ya, macam tadilah sebab tak ada pakaian lain. Seperti dibaj. Dibaj itu sutera yang kasar, yang tiada dapat lain mendirikan mana menggantikan pada tempat menolak senjata. Jadi maknanya boleh. Dan haram bagi laki-laki memakai kain sutera yang bercampur dengan yang lain. Ya, sutera haram tak boleh pakai. Kalau campur tak boleh juga jika sutera lebih timbangannya daripada yang lain. Makna lebih, separuh lebih lah. Dan halal memakai akas manakala kurang. Ya, sutera tu sedikit apa. Yang ni lebih, yang lain daripada sutera. Kain lain maknanya 49. Ya, yang 51. Sutera 49. Boleh kan. Misalnya mana lebih lah. Pada timbangan di ghalibkan hukum yang banyak.
Dan dikalau dengan zan sekalipun, rasa kuat sangka dia ni lebih sutera, tak boleh pakai. Kalau kuat sangka dia lebih campuran, boleh pakai. Dan demikian lagi harus memakai jika bersamaan. Dia dua-dua ni bersamaan tahu. Kalau lebih tak boleh. Bersamaan pada timbangnya sutera dengan yang lain. Mana kalau 50-50 masih boleh pakai. Ya, kalau lebih je 51 je tak boleh pakai. Ya, dia dobit sampai 50 tu. 50 masih boleh pakai, kalau lebih je dah tak boleh pakai. Kemudian dan jika syak pada bersamaan keduanya, hati dia taradud. Syak ni mana 50-50, perasaan dia dengan bahan campuran sutera dengan kain lain. 50 ya, 50 tidak, 50 tidak, dia main begitu. Apa hukum? Tengok. Jika syak pada bersamaan keduanya, maka diikut akan hukum asal. Apa dia? Iaitu halal memakaikan dia. Mana syak dia boleh pakai lagi. Dan demikian lagi halal memakai kain yang diziratkan, yakni arti ziraz, barang yang ditenun sekaliannya sutera atau dianyam sutera, ya, seperti syarit yang ditaruhkan pada tangan baju kemudian dijahit. Orang panggil apa tu? Sulam. Sulam. Disulam sikit kan? Dia bukan kain semua dengan sutera tak. Disulam dengan sutera. Maka disyaratkan adalah satu-satu tangan baju jangan lebih daripada 4 anak jari. Kalau dia nak sulam, jangan lebih 4. Dia sulam tebal tu. Wah, itu ke sulam tu. Itu menampal ni. Yang disulam sikit. Biasa sulam sikit kan. 2 jari itu kurang. Inilah perempuan tak ada hal 1% dia boleh pakai. Anak jari mana yang dihimpunkan? Habis ulama kira. Kan? Kalau dia nak tipu. Syekh, mana balik? Ini banyak ni kalau turun ada 6 jari. Dia pergi ukur macam ni. Tak boleh. Kena himpunkan. Macam tu. Ulama habis dia dobit. Kan? Banyak orang zaman temerang kan. Anak pakai sikit saya 4 jari je. Mana? Tengok. Dia kangkang. Dia kangkang Cina ni mana besar. Dia kena kuncup macam tu. Dia kata dihimpunkan 4 jari besar tu. Tu dimaafkan lagi. Lebih tak boleh. Seperti syaratkan pada tarqiq. Demikian juga. Jangan lebih daripada 4 jari juga. Bersalahan. Al-muttaris, yakni yang disulam atau yang disongkit, maka disyaratkan jangan lebih timbangannya daripada benang ni tadi tu. Ya, jangan lebih. Kalau lebih songkit kan sampu. Kan songkit. Jadi jangan lebih lah. Kalau lebih tak boleh. Inilah zahir pada kalam Syekh Jamal. Dan demikian lagi halal laki-laki memakai kain yang ditarqiq dengan sutera, yakni ditampal. Ya, ditampal dengan sutera semata-mata. Sutera solid. Kain dia bocor ditampal. Dengan syarat jangan lebih daripada kadar 4 jari. Kain dia bocor kan besar tu tak besar ditampal. Besar dia 10 sen, besar 50 sen ditampal tak boleh lagi. Jangan tampal ada koyak bulan besar. Buat bulat. Cuba bulat. Itu tak boleh. Dia dah besar sangat. Atau yang disejapkan sama ada zahirnya atau batin. Dan dikenaki dengan sejap itu apa? Iaitulah pelapis tepi baju. Ya, biasa tepi baju itu ada pelapis kan. Maka iaitu harus bagi laki-laki memakai kadar adat. Adat ni tengok tempat setempat orang pakai macam mana. Biasa gitu kan. Umpama orang yang sebanding jua pada adat negeri itulah. Jadi kalau lebih daripada 4 jari sekalipun sebab adat dia begitu. Lapisan dalam. Itu masih lagi diharuskan. Kerana mengikut adat ghalib orang ya apa tu? Setarap ni. Situ apa tu?
Ha? Nak setara pun. Ya, Allah sawak yang setara. Mana adat mana gitu orang yang setara dia. Dulu dia kata orang yang sebanding. Yang sebanding dia. Orang pesen ni biasa macam itu, huruf pada tempat. Bang huruf dalam mazhab Syafi'i banyak dia pakai huruf. Ya. Huruf maknanya kebiasaan orang macam ni pakai, dia boleh lah tu. Dia pakai huruf. Pun setengah daripada apa? Menetapkan hukum mana huruf. Huruf masyarakat tu pakai macam mana? Contohnya macam kita kata darah sedikit. Ya. Darah adalah najis. Kalau ditanggung dalam semayang, maka dia sedikit dimaaf. Banyak tak boleh, batal semayang. Maka sedikit tu nak tahu biarnya mana. Ada kata besar duit di mesin, ada kata besar duit eksplosi, macam duit di mesin ada. Maka kalau muktamad huruf. Ya, huruf. Huruf ni suara ramai. Ya, manakala kita ambil dia 3 orang, kita tanya, banyak tak? Dia semua kata, sikit. Hukum ni sikit. Huruf ramai. Ya. Macam kita orang beri bekal kita kan. Kita pergi bekerja rumah kenduri kahwin, saudara, adik-beradik ke, ni kan, pak saudara ke, balik tu, dia tengok kita rajin menolong, dia bekalkan makanan. Dia bekal tu pakai bangkok tepin. Sini panggil apa? Dulu pakai bangkok senyap, macam-macam nama dia kan, tepin. Ataupun kita pakai tapawai. Harga tapawai besar tu, 400-500 satu. Kan? Dia bagi kita. Sebulan dia tanya, tapawai tak pulang lagi? Awak kan bagi saya. Wah, maut. Ya. Sebab apa dia panggil huruf? Huruf adat ni kalau macam tu barang, orang pulang balik. Dia bagi lauk, ambil lah, lepas tu pulang balik. Pulang pula, biar reti basah, bubur dalam tu kuih ke apa kan. Ni kosong, ni cin. Basuh pun tidak. Oh, padang malas tu. Dia bahan dalam. Yang ni pula siap tak pulang. Mentang dia tak pulang ke? Ya kan awak bagi saya, bagi lauk je lah. Kau tipin-tipin, kau makan ke dia. Apalah kerja. Sebab apa? Adat pulang. Ada panggil adat. Hukum adat dia panggil apa? Dia panggil huruf. Huruf dia masyarakat yang pulang. Benda mahal kan pulang. Yang ni pula terlampau warak. Yang bekas posin dia pulang balik. Yang plastik kau buang je lah. Yang bekas posin dia pergi buang balik. Ini hasil punya. Bekan pulang balik. Lagi baling je lah. Mantap pakai lagi dah. Kan? Yang 300 tak pulang. Posin dia pulang. Itu dia panggil nak cerita apa? Huruf. Suara ramai. Banyak hukum dalam mazhab Syafi'i dia pakai huruf. Sini pakai sejarat. Ya. Yang setara dengan dia. Dan telah memfatwa oleh Imam Izzuddin bin Abdul Salam, seorang ulama besar ni. Yang kerajaan pun ikut cakap ni. Sebab apa? Dia punya pengaruh cukup kuat. Gaji tak banyak tuan. Pengaruh dia lebih kuat pengaruh gaji. Apa dia kata satu negara ikut tuan. Memang alim besar, ulama besar. Menggegarkan ni. Hebat ni. Si Izzuddin bin Abdul Salam. Dengan bahawasanya tiada mengapa dengan memakai serban pada dua tepinya sutera. Serban kan tepi itu dia sulam sutera. Kadar sejengkal. Oh besar ke kan? Kadar sejengkal tu luar juga. Melainkan diceraikan antara tiap-tiap kadar 4 jari diselang dengan umpama daripada benang ya diselang-selang. Benang apa? Benang katan. Ya. Ya itulah benang apa nama tu kain cotton lah katan. Atau benang daripada kapas. Dan kata Syekh Izzi. Dan ini diambil dipaham daripada kadar adat. Sebab adat biasa orang tempat terbakar itu dibenarkan. Iaitu adalah ia pada masanya demikian itu, maka apabila berubah ikut akan adat yang ghalib intaha Ibn Hajar. Tempat berubah pula orang pakai banyak tu je, kena pakai banyak tu je. Ya, ada hukum yang dikaitkan begitu. Dan kata Syekh Jamal, bahkan tiada haram menutup sutera pada jidar rumah. Kita buat tabir rumah kan, panas ke waktu panas, nak ada bentang guys dia. Pada hari zinah, baca dengan ta marbutah. Yang baca dengan alif lainah, zina tu berzina okay. Ni zinatun, zina mana hari perhiasan, hari raya dan sumbang. Dengan kadar darurah jelah, dan haram lalu dan melihat atasnya dengan ketiadaan hajat. Berat. Khilaf bagi Allamah Ibnu Hajar, Allamah baca, dia baca alamat.
ada tasdid lam, allama, pada allama dipanggil taklil mubalaghah, mana lampau, mana orang yang lampau alim. Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar. Dan diketahui pula bahawasanya mahmal masyhur yang dibawa oleh Amir Raja, ya, tiada harus, dan tiada harus orang melihat atasnya, harus terus, dan tiada maknanya wukuf atas, tak duduk. Dan umpamanya pula kiswah makam Ibrahim Khalil alaihissalam. Kiswah, kita ada buat kiswah kan, kiswah Rasulullah SAW, makam tutup. Mahmal tu mahmal, yang pikul, ya, ataupun macam segeduk atas belakang unta, kuda ataupun gajah. Demikian lagi emas yang di atas kiswah dan tudung penutup Baitullah intaha. Kemudian intaha Barmawi, kata Syekh Barmawi, demikianlah disebut pada Hasya Jamal. Dan harus orang memakai barang warna yang dicelup, apa warna, hitam, hijau, kuning, apa semua ni lah. Harus orang memakai kain yang dicelup barang apa warna, melainkan za'faran tadi, dan mu'asfar, yakni yang dicelup dengan kema, celupan kesumber. Ada pun dicelup dengan warash, ia itulah harus memakai dia, dan harus perjalanan dibawa, ya, dari Yaman, ya. Ini pencelupan yang dibawa dari Yaman, halus biji dia tadi, jenis apa, biji pencelup di Yaman tadi tu. Habislah tu, ya, itu masalah apa tadi, hukum, itulah libas, pakaian, tuan-tuan, Kemudian khatimatun, satu penutup, hendaklah kita ketahui pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha adalah panjang serban Rasulullah SAW 7 hasta lebar ni. Satu hasta lebar ni. 7 hasta lebar ni. Satu hasta pada tak silap. 7 hasta. Lebarnya 1 hasta. Panjang 7 hasta, 1 hasta. Lebar begitu. Kemudian pada safar putih. Rasulullah biasa pakai, pada musafir dia pakai putih. Dan pada khadar hitam. Duduk di rumah tak gimana, pakai hitam, ya. Daripada bulu pun ada, ya. Dan adalah selendangnya ikhtilaf ulama, rida atau syal panggil kan. Maka tekil 6 hasta lebar, 3 hasta, ya. 6 hasta, kemudian lebarnya 3 hasta. Oh, nokta tadi. Cara break, silap break lain makna. 6 hasta panjang, itu maksudnya. Lebarnya 3 hasta. Ya, panjang 6 hasta, lebar 3 hasta. Itu ridak. Biasa habaib ada pakai kan, ambil-ambil. Kalau di pondok biasa tutup bubunya mana tak selepang atas tu. Itu sunnah Nabi SAW. Ya, elok kita bawa pakai. Dan katakil 4 hasta, 4 hasta setengah, atau 2 jengkal lebarnya, ya. 2 hasta, ya, 2 jengkal lebarnya, 2 hasta, dan 1 jengkal, ya, 1 hasta dan 1 jengkal, 2 hasta sejengkal. Dan katakil 4 hasta panjangnya, lebarnya 2 hasta dan setengah hasta, maknanya 2 hasta setengah. Dan kain seperpinggang 4 hasta dan setengah, macam kain mereka kita kain seperpinggang kan, dan setengah hasta, dan lebarnya 2 hasta setengah. Dan sunat bagi tiap-tiap orang, istimewa pula orang yang diikut orang, ya, ulama-ulama dan sebagainya, membaikkan kelakuan dan menyungguh-nyungguh membaiki, menghiasi dirinya dan menyucikan dia, pakaian dia kemas, dan pakaian dengan segala pakaian, iaitu pakaian Rasulullah SAW. Tapi pertengahan pada segala bagai daripada demikian itu dengan kasat tawaduk, tak apa. Dia pakai pertengahan biasa je, tak nampak pelik pada orang lah, kan? Nampak pelik pada orang, kita rasa lain pula, pakai biasa je. Kasat apa? Tawaduk, merendahkan diri bagi Allah Ta'ala itu afdal
daripada dibaik yang berlebih-lebihan. Pakai tu luar biasa kan. Oh, hebat sangat. Lebih baik kita pakai sederhana dengan niat merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah Ta'ala. Maka jika ia hendak menzahirkan nikmat dan mensyukurkan atas nikmat, ya, maka ihtimal pula afdal. Kalau dia nak zahir nikmat, tak apa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahad. Ada pun nikmat Tuhan dan akan mutahadus, maknanya kamu zahirkan. Kerana bersamaan, kerana afdal yang pertama tiada bahagian bagi nafsu padanya. Yang pertama, kita pakai sederhana biasa je, nafsu tak ada nampak angkat kepala. Dan afdal pada yang kedua kerana khabar, kerana hadis bahwasanya Allah kasih bahawa melihat akan bekas nikmat atas hambanya apabila diberi akan dia. Dapat nikmat, ya, dia orang kaya, berapa nikmat, juta-juta kan, dia pakai cantik semua, tak ada masalah. Sebab menzahirkan nikmat Allah Ta'ala. Ya, makan itu juga Allah Ta'ala bagi rezeki mewah. Ya, makan ikan kering je, pada kedekut. Kan? Makanlah benda daging nikmat kan, zahirkan nikmat, niat zahir nikmat, jangan jamu nafsu. Ya. Sehingga dalam jamuan tu dalam kitab Sayyid Salikin Ihya ada. Orang yang makan berjamaah, makanan tu tidak akan dihisap di akhirat. Itu kelebihan makan jamaah. Wah, ini mesti dia dapat makan ni. Itu banyak makan syed, tak ada hisap. Wah, muka bagus sila bukan. Ban buat jamuan tu elok kita lebihkan. Ya. Ada isyraf melampau tak? Sebab kita kalau niat betul, kita lebih sebab nak jamu. Pertama, idkhalus syurur, menasukkan gembira pada hati orang yang Islam. Yang kita jamu tu orang Islam kan. Maka mutiara iman Islam tu ada kehormatan besar. Kita raikan dia sesuai dia suka tu pahala. Idkhalus syurur fil qalbi mu'min ibadatun. Memasukkan gembira dalam hati orang beriman adalah ibadat, pahala dapat. Kemudian kita niat tawaduk tu pula. Nampak tadi apa kita buat buka banyak kan, tapi dalam hati kita niat tawaduk. Kalau ada yang habis tak makan kan, aku nak makan ambil berkat dia. Boleh pahala lagi. Kan? Banyak tu semua hasil dia pun tuan. Hasil dia apa? Qasad dan niat lah. Lambat no jawab. Ya, dalam Asbah wa Nazair Al-Imam Sayyidi tulis apa? Kaidatul ula. Kaidah pertama di dalam kitab Qawaidul Fiqhiyah ni apa? Al-umur bimaqasidiha. Segala urusan bergantung kepada kasad dan niat. Dia buat macam ni apa niat dia? Sebab kita yang tekan sekarang, wah, dia ni nak tunjuk sombong, angkat makan banyak-banyak. Jangan. Niat masing-masing ada. Dan niat baik, nyanyi kita nak minta maaf akhirat dengan dia pula. Ya. Dia nak izharkan nikmat, tak ada masalah. Ya. Dia nak masukkan gembira kat kita, dia jamu orang, tak ada masalah. Habis. Dan saya jangan ia meluaskan pada makanannya dan minumannya melainkan kerana gharat syar'i. Tengok ni. Dia jangan makan banyak-banyak. Boleh yang bukan-bukan wah special macam masih makan special ni kan. Kecuali ada gharat syar'i, ada tujuan syarak. Misalnya apa? Seperti memuliakan jamuan. Ada orang tetamu datang, kita jamu dia lain macam kan. Wah, berdiri lauk. Tetamu datang pun berminyak muncung ni. Dia sental tu udang galam susu penumbuk. Nama nak bangun bertongkat macam JCB kan. Wah, ada kenyang. Dia nak muliakan tetamu tak apa, kan? Kita ada makan orang Datuk. Wah. Datuk tak sebut nama dia lah rahsia. Oh, makan rumah dia nak bertongkat bangun tuan. Hulu. Hukum tu ni ada hukum dia. Ya, dibolehkan disunatkan pada syarak. Sebab apa? Tawassu'. Makna kita berluas pada jamuan. Tujuan dia apa? Untuk menghiburkan hati orang jamu. Dapat pahala kan? Tapi saya kena belajar lah ilmu. Kita buat macam ni, ada makna jalan dia. Ada dia punya hujah dia. Dan luasnya meluaskan isi rumah. Ya, mana kita niat supaya isi rumah kita tadi makanan dia adalah sempurna sikit. Tak ada tercekik, tuan-tuan makan kering ni. Bukan tak ada duit, kan? Income sebulan yang banyak dalam bank duit dia, tolak duit orang semua duit dia. Kan? Bini makan ikan kering sampai kering badan. Makan izhar nikmah. Niat penting. Dapat pahala kan, ya.
dan menyampaikan syahwat mereka itu dengan tidak memberatkan akan diri, tapi jangan sampai berat diri sangat. Nak jamu-jamu orang sampai berhutang. Orang bagi makan kita sanggup hutang, janganlah. Mending ke kepala. Seperti pergi berhutang atau jangan, kerana haram atas fakir berhutang yang tiada diketahui oleh orang yang memberi hutang akan halnya, melainkan ada baginya jihad yang zahir, mudah membayar daripada apabila menuntut akan dia. Sebab tu kita jangan beri hutang kalau sekiranya orang tu kita tak boleh bayar kan. Lama-lama jadi bergaduh. Kan? Dia nak minta hutang kan. Oh, dia punya tengkuk lembik. Wah. Dia dapat hutang kita nak bayar, kita pula macam tak sedekah. Oh, Allah tak sabar kata. Baru sebulan, padahal jadi 2 minggu. Awal bulan. Datang awal bulan, tengah bulan. Datang tengah bulan, hujung bulan. Wah, lama bertumbuk kawan. Ya. Tengok orang. Kalau tengok memang rasa dia memang tak mampu banyak dah hutang, kita hadiah sajalah. Analah saya hadiah ambil. Sekadar kita mampu kan. Kan sebab hutang dia tak boleh bayar kan jadi kes lain pula ya. Tapi kalau kita reda hati tak apalah. Kita niat dalam hati kita kesian kita bagi. Kita niat dalam hati, kalau tak bayar pun saya halalkan. Tapi cakap dia kata tak bayar saya halal. Terima kasih dah kata puah. Bersorak dia tentang besok dia datang lagi. Nak hutang lagi. Maut. Jadi kalau kita niat begitu, tiba-tiba dia tak mampu bayar. Dia hutang 1,000 kan. Kita tangguh sebulan, bulan depan dah bayar dah 1,000. Kita berperoleh pahala 1 hari seolah-olah menerima RM1,000 harga dia. Tu. Besar ya beri hutang, kita pandang situ. 30 hari kita tangguh tu, seolah-olah 1 hari 1,000 kita derma 1,000. Oh, mana orang nak cari 1 hari derma sedekah 1,000. Kan? Itu pahala dia besar. Lama-lama tengok macam tak mampu juga, kita pun kata saya halalkanlah. Siapa yang menghalalkan hutang orang yang tidak mampu, sabbatallahu qadamai 'ala sirat. Tuhan tasbitkan kaki dia atas sirat tak jatuh. Masya-Allah. Ini kena ambil bagian kan ni. Kalau ada nak hutang kita bagi RM50 ambil lah. Kan? Kalau RM50,000 tak ada pula. Kalau tak bayar kita gaul kepala tak gatal pula kan. Kan? Agak kita mampu 100 kan bagilah. Kita cega dia kata tak bayar dia termampu tak pasti halalkan. Dapat kita beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis Nabi, siapa barang siapa apa? Yang menghalalkan ya. Orang yang tak mampu maka sabbatallahu qadamai 'ala sirat. Allah Taala tetapkan kaki dia tak gelincir atas sirat tuan-tuan. Bukan kecil anak ni besar. Bawa julangan api neraka tuan-tuan, masya-Allah. Itu kelebihan orang yang menghapuskan hutang saudara yang tidak berkemampuan ya. Kita cari kawan tu tak mampu, kita cari ambil berkat kan. Jangan cakap ni lah dia kata ampun si halal kita. Dapat pahala kan. Pahala banyak tuan-tuan ni. Berarti Al-Imam An-Nawawi sebut dalam azkar, apa sahaja kelebihan yang kamu dah jumpa daripada hadis-hadis Nabi SAW, maka amalkanlah walaupun sekali. Ya, dapat kita akhirat besok dapat ruang. Ni ada. Pahala ni ada, kita tak sanggup. Ini tak ada, yang ni kosong. Ni apa tak ada. Kosong manjang ni. Buat walaupun sekali maknanya. Ini kelebihan kita menghapuskan hutang orang yang hutang. Tuhan tasbitkan hati kaki kita di atas sirat, dia tak gelincir. Itu kelebihan ya. Kemudian dan sagianya ia berjalan setengah ketika dan berkaus. Kerana keadaan setengah itu riwayat dan Nabi sampai berjalan tiada berkaus pun ada. Tahu kaus? Kasut. Ini nama anak kaus. Orang panggil kasut, kasut. Dan tak ada nama lain. Yang nak ambil dalam kitab Syekh. Ya, dia dalam kitab. Abu Jahal pun nama dalam kitab ada ke nama dia? Dia biar tahu makna kaus nama. Perlu nama mat pula, mat kaus tak nama betul. Yubahlah kan. Nama-nama Muhammad saja kan elok kan. Dan lagi sahaja ia berjalan ya, setengah ketika berkaus. Wallahu a'lam. Menira tadi. Menira tadi. Ni air drinking water ni. Air cekik leher nama dia. Lagi minum lagi haus. Ustaz Wawun. 63. Jangan beri drinking water Pedih tekak. Bagi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Meniril ni.
Qala mu'alif kata sallallahu alaihi dan kata Syekh Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu an, tiada ada fakir itu fakir hingga ada dalamnya dua perkara. Fakir diri kita kepada Ta'ala adalah sifat yang sangat dipuji oleh Allah Ta'ala. Sebab kita memakai uniform kita. Tahakkuk bi fakrika yamudduka bi ghinaih. Tahqiqkan kamu, fakir kamu dengan Allah. Maka ketiga itu maknanya apa? Kamu akan dapat bantuan dari Tuhan yang maha kaya, tuan-tuan. Aru. Tapi sih. Minir tadi. Kata Syekh Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu, tiada ada fakir itu fakir. Beri tegak. Jadi namakan fakir itu fakir hingga ada dalam dua perkara. Pertama, berpegang kepada Allah saja. I'timad ala Allah. Dia tak ada bergantung pada yang lain. Hatta pada kuasa dia, hatta pada tenaga dia, kekuatan dia, kekayaan dia. Dia tak bergantung. Dia tak yakin duit dia yang ada pada dia itu rezeki dia. Kalau ada dah. Kalau tak ada, rezeki orang lain. Kalau Tuhan dah tetap. Sebab rezeki tu ada rezeki mamluk, ada rezeki mau'un, ada rezeki maksud. Banyak nama. Contoh rezeki mamluk bukan kita punya, kita pegang ya. Disimpan duit kan, dia keluar duit 50,000. Pergi minum teh kedai kejap. Rupa kunci kereta terlupa kunci. Balik-balik tengok dah lesap. Dengan beg-beg dah angkat di kaum. Jadi dia kerja kumpulkan duit 2 tahun, 3 tahun baru dapat 50,000. Rupanya orang lain punya. Itu mamluk, dia milik sekejap je. Dia tak dapat ambil manfaat pun. Itu kan rezeki kita kan. Sebab kita pegang mafil azal. Yang ada pada azali kita punya itulah. Walaupun jauh dia akan datang. Ya. Ini masalah pegangan kita. Menunjukkan kuasa besar Allah Ta'ala supaya kita berpegang dan menzahirkan fakir kita kepada dia. Usaha ikhtiar tak ada masalah. Pergilah usaha ikhtiar. Itu disuruh pada syarak. Tapi jangan berpegang. Zahir syariat menyuruh kita berusaha dan ikhtiar. Tapi batin syariat mengharamkan kita berpegang pada usaha ikhtiar. Usaha kemudian berpegang kepada Allah Ta'ala. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu dah berusaha, dah berserah, kemudian serah kepada Tuhan. Sebab penentuan adalah mutlak dalam aman kekuasaan Allah Ta'ala. Satu yang pertama, dia kena pegang sandar dengan Tuhan dia. Kedua, syukur bagi Allah Ta'ala. Ya, lazim kena banyak syukur. Hari-hari kena buat semayang sunat syukur. Ya, pada barang yang diperoleh daripada dunia tu, kau nak syukur. Batu mursyid saya tuan-tuan Guru Haji Ujang, dia ajar kita pergi kedai nak pergi pekan tu je, mohon dengan Tuhan. Nak keluar rumah nak pergi kan jauh sangat. Ya Allah, doa. Sampaikanlah, selamatkanlah kami ya Allah, pergi dan balik, elakkanlah. Macam-macam doa. Sebab apa tu? Itu isyarat rayuan dan gantungan kita hati dengan Tuhan buat. Ini kita ikut kepala kita, dekat dia, InsyaAllah tak ada. Confirm je. Confirm kalau tak kau. Pergi ke depan pukul 11 sekarang ni. Oh, confirm. Habis tu. Itu orang gila kan. Orang tak ada akal lagi. Tak kenal Tuhan. Orang kenal Tuhan tu yang berakal. Orang yang ada makrifat dengan Ta'ala. Dia tahu makrifat Tuhan di mana saja dia bersandar dengan Tuhan. Sebab kalau Tuhan nak padam tu sekejap kan. Tubuh sihat kan. Nak pergi jauh kan. Kita apa? Kereta baru beli Syekh. 600,000 harga. Sedap lagi. Jalankan trailer terbalik, ambil lingkup tu. Kan lori balap babab, bersepai terus. Semua dalam urusan Allah Ta'ala. Ya. Sebab almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz, ya, nikmat. Dia kata kamu duduk dalam kenderaan tu seolah kamu duduk dalam kotak mayat. Gitu. Maknanya apa? Mana saja kamu berjalan, jangan lupa zikir kepada Allah. Masuk kereta lagi kena banyak zikir kan. Sebab apa? Bila-bila masa je kita pandu ciuman, orang lain sebat kan habis kan. Ya. Kita terlelap sikit je bam dia pantai kan. Sekejap je boleh habis kan. Sebab tu kena banyak ingat Allah Ta'ala.
Paling bahaya naik kenderaan lah tuan-tuan. Ya. Kita pandu cemat, orang lain sebat, habis. Ya, dia terdedah dengan risiko yang tinggi dalam kenderaan. Sebab kena banyak zikrullah. Potong gue saya Mu'alim Haji Abdul Wahid tak boleh cakap tak. Naik je kereta dia, zikir bawa. Ya, Habib Abdul banyaklah Habib itu. Masuk dia mesti baca ini doa. Ini baca ni zikir. Suruh baca. Betul Syekh Ba'i semuanya tu. Dia tak bagi tu. Ini nak masuk ikut tu, kedebang macam disco. Kedang-kedang bam habis tu. Su'ul khatimah. Maut. Dan malam zikir nasyid pasang lah kan. Ada alternatif kan. Lagu selawat apa semua pasang lah paling kurang. Ini kedebang. Oh macam guru tercabut jantung kan. Kadang-kadang bam dalam kot yang dah terik. Kojol situ. Apa kat kerja. Sebab tu nak cerita apa ni? Sentiasa gantungan hati kita tu. Ya, tiap-tiap nafas turun naik tu Allah ingat Tuhan. Ya. Sebab kita al-maut yaji'u bainan nafasain. Maut tu sampai datang antara dua nafas. Banyak orang tarik nafas tak boleh hembus, ada orang hembus nafas tak boleh tarik. Oksigen tak sampai ke atas. Jam terus. Habis. Qalu inna lillah. Ya, semua siap kan? Siapa boleh lari maut? Semua menunggu ini. Semua dah ditunangkan dengan maut. Kullu nafsin za'iqatul. Tiap-tiap yang hidup semua dah tunangkan mati. Tak ada pelik. Cuma lambat cepat kita ni tuan. Bersiap. Dua perkara untuk mentahqiqkan satu sifat yang sangat mulia dengan Allah Ta'ala. Itulah al-fakir. Al-faq ila Allah, fakir kepada Allah. Ingat pertama apa? Iktimad. Bersandar hati kita sentiasa dengan dia. Jangan bersandar pada yang lain. Ya. Rasulullah ajar tu. Dalam doa harus minta. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau serahkan aku pada diri aku. Padahal diri Rasulullah SAW paling mulia zahir dan batin. Laulaka ma kanatil aflaq. Kalau tidak kena engkau ya Muhammad, aku tak jadi ke langit bumi ni. Besar tak besar martabat Rasulullah SAW. Kita menumpang rahmat bagi dia SAW. Setara hebat itu pun Rasulullah minta, jangan kau serahkan diri aku mengurus diriku ya Allah. Melainkan sentiasa terasa daripada bantuan daripada Allah Ta'ala. Rasa berpegang itu Nabi ajar kita gitu. Nabi Rahmah mengajar kita jalan yang sebenar. Sebab kita pegang pada diri, bukan kita yang boleh menentukan. Dan kata mereka setengah daripada alamat dihinakan Allah Ta'ala bagi hamba. Hamba itu telah dihina oleh Ta'ala. Apa dia? Disampaikan segala hajatnya dalam negeri dunia ini dengan segera. Apa ndak semua dapat? Ya, jaga tu. Siapa yang tak semua dapat? Fir'aun. Sampai sakit tadi. Akhirnya apa keluar mulut dia? Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang maha tinggi. Pula dah ada. Ya, dia dah rasa semua dia tak dapat. Dia nak semua dapat. Cakap dia semua orang akur. Ya, tak ada sikit sakit. Habis. Ini dia panggil apa ni? Istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Quran sebut Allah akan muakan dia dalam keadaan dia tak sedar. Ya. Kita mancing ikan kan, bila ikan pagut sikit kita ulur lagi. Dia nak tarik kita ulur lagi. Ikan pula bagus telan kan, rupa pancing dah masuk dalam perut. Itu kalau sentap insya-Allah tergantung ni. Ya. Jadi ulur. Ayam rumah kita bagi makan lebih-lebih je. Ya, tapi petang raya kita bagi makan jagung number 1. Berkilat jagung. Ayam bagus kek. Rupa nak kena pakai kantai. Rupa nak kena sembelih kan. Ya, terjaga kan. Ayam karen kan, sedap naik lori lagu negaraku. Dalam video rupa nak kena sembelih. Jaga. Sebab tu arif billah. Riwayat dia cerita, bila dia berniaga, satu hari katalah diuntung 500 misalan dia. Dia tengok ibadat dia macam mana. Alhamdulillah, malam clear, qiyam tamam, Quran baca, zikir penuh, siap semua sekali kan. Besok berniaga dapat untung, Alhamdulillah. Tiba-tiba satu masa, malam tu dia jam. Tahajud tak ada, baca Quran tak ada, apa tak ada kan. Besok berniaga dapat 1000 untung. Sekali ganda. Dia tak berani ambil. Dia ambil yang 500 ni.
500 lagi tu disedekahkan fakir miskin. Dia tak kata haram, tapi dia tak berani ambil. Sebab apa? Sebab takut istidrak. Yang si Bahlul yang pula, kau semayang tak kaya, aku tak semayang kaya. Wah. Ini satu mazhab dengan Fir'aun begitu. Ya, siap pula tu dia kena istidrak, dia hang orang lain pula. Entah semayang tonggak-tonggik, susah. Nak tak semayang, kaya raya. Itu semua cakap iblis. Ya, jaga tuan-tuan. Dia tak faham pemberian Tuhan ada dua. Satu istidrak, satu nikmat. Bila kita dapat pemberian dan kita makin rapat dengan Tuhan, gaji ibadat, itu nikmat betul. Tapi kalau kita dapat, kita tengok makin jauh. Dulu tak dapat gaji sebuah masjid, dia buat ibadat, dah dapat makin jauh. Itu istidrak, bahaya tu. Sebab dia makan dalam, kita tak perasan. Dalam kena pump, malaikat maut datang, habis. Ya, bala pun begitu, ada dua. Ya, bala pun ada dua. Bala pertama ditakrib, satu lagi ditakzib. Bala yang kena pada orang beriman itu dipanggil ditakrib, Tuhan nak hampirkan dia dengan Tuhan. Dia kena je bala je, Tuhan angkat martabat dia. Ya, satu hari dia demam dalam hadis, setahun dia punya ibadat dapat. Setahun. 2 hari 2 tahun. 3 hari 70 tahun. 3 hari dia demam kan. Dia reda, dia sabar. Ya, 70 tahun ibadat solid Tuhan bagi kat dia. Itu besar. Maknanya bala ditakrib. Satu lagi bala ditakzib. Siapa dapat bala ditakrib? Orang yang beriman, yang beramal saleh. Adapun bala ditakzib itu yang kena pada orang kafir. Orang kafir kena bala tu memang bala betul. Sementara dia tunggu bala di akhirat besok, di atas dunia Tuhan lanyak dia dulu. Atau bala orang kafir jangan disamakan dengan bala yang kena pada orang beriman. Dia tak samakan. Rohingya kita tengok kena bala kan? Sampai sekarang kita ingat ia mati. Dia mati sekarang kat mana sekarang? Yang dia mati sekarang kat mana? Al-Jannah. Dia mati dizalimi. Bukan? Banyak tentang macam-macam. Satu sudut kita tentang kezaliman dia. Kita semayang hajat minta Allah Ta'ala apa? Maknanya beri bantuan. Tapi satu sudut yang lain, sekarang dia di mana orang tu? Dia dah balik, dah selamat kan? Jasad dia kita tengok hancur, tapi hakikat dia sekarang dia menerima nikmat daripada Allah Ta'ala. Kalau boleh dia nak mati, nak syahid lagi kan? Ya? Sebab bila dia mati dalam keadaan dizalimi, mati dalam keadaan dia masih beriman, maka darajat dia diangkat di akhirat. Kita duk risau ke dia tengok kita tak lepas lagi. Ya, dia tengok kita ni lepas tidak lagi. Padahal ni dah lepas lah. Ya, zahir saja mati di dalam keadaan yang mengerikan, daripada hakikatnya dia dah mendapat nikmat besar daripada Allah Ta'ala. Tuhan angkat martabat dia, Tuhan beri nikmat besar di sana. Ya, itu satu sudut. Kita kena pandang dua sudut. Sudut hakikatnya dia telah mendapat nikmat yang besar, selamat tadi. Kita tak tahu lagi. Yang mudah-mudahan kita selamat. Ada pun yang pertama, ada satu sudut lain, sudut zahir kezaliman, ada kita tentang lah. Ya, sebab Allah tak reda dengan orang melakukan kezaliman. Itu dua pandangan kita kena tengok. Alamat orang yang dihina, apa Tuhan beri hajat dia, apa dia nak? Dia orang kafir, orang munafik tak? Dia nak, dia lambat Tuhan nampak. Apa dia nak semua dapat. Tapi dia dengan Tuhan makin jauh. Jangan tu, terbahaya. Dengan segera Tuhan bagi. Maka barang siapa mengetahui daripadanya lain daripada barang yang telah tersebut itu, maka sebenarnya memberi sakit akan dikau akan tegah. Kalau kita tak faham dalam bala itu ada nikmat, ya, dalam kurnia tadi padahal kadang-kadang ada bala, maka dia akan rasa sakit dengan ya azab ataupun ujian Allah Ta'ala. Tapi kalau dia faham dalam bala itu ada 1000 nikmat, ketika itu adal man'u ainul ata. Dia bertukar. Ya, tak dapat tu dirasakan satu kurniaan pula. Ya. Para aulia dia kena bala, sakit ke masalah, apa keluar daripada mulut dia? Alhamdulillah albasani libasal aulia. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang sedang memakaikan aku dengan pakaian segala kekasih dia. Dalil hadis Nabi kata, inna asyaddan nasi bala'anil anbiya summal amsal fal amsal man kana fid dini sulban ishtadda bala'u. Orang yang paling kuat diuji coba oleh Allah ialah siapa dia? Para anbiya, nabi-nabi, rasul-rasul. Kalau nak ikut kita punya akal yang sempit, nabi rasul kekasih Allah, kenapa dilahirkan sayyidul mursalin, penghulu segala nabi di negeri yang kering kontang? Kenapa tak letakkan Nabi di California kan, di Europe ke mana, tempat peranginan kan?
sedap punya, wah mudah rezeki, makan mewah, kan? Makan meja putau, kan? Benar, tak ada. Dekat kain kontang diletakkan kekasih yang paling hebat. Kalau tidak kena dia, dunia pun tak ada, kan? Kena fikir. Kena fikir. Satu, pertama pengajaran dia apa? Menunjukkan pada kita anna dunya la qimata laha. Dunia tidak ada nilai di sisi Allah. Dalil hadis, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi ba'uda ma sakal kafir rajul atamain." Kalau adalah harga dunia ni daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat sebesar sayap nyamuk aja, nasaya Allah tak akan beri orang kafir tadi seteguk air. Sebab apa? Li'annal kafiru aduwullah. Orang kafir itu seteguk Allah Ta'ala. Sekarang orang kafir dapat seteguk kan? Semua di mulutnya. Kiri kanan depan belakang atas bawah. Kalau kat Melaka lagi tu kan. Dengan darat laut pun disapu habis. Dalam nama Melayu tu pokok je. Anak tunjukkan bahawasanya benda tak ada nilai. Lepas tu tuan lambat je ambil lah. Ya. Kita ambil buah 100 biji buah nyoh, buah kelapa. Kita perah buah kelapa, santan dia dapatlah apa-apa mangkuk. Yang banyak apa tuan? Ampas. Ampas tu kita bagi siapa? Bagi ayam ni. Ayam ni. Banyak kan? Tapi tak ada nilai. Yang ni sikit, tapi ni nilai mahal. Sekilo RM1 tuan. Itu maknanya. Ya, sebab para awliya tuan beri dia yang mulia je. Rezeki yang betul solid, yang halal. Yang banyak ni macam-macam, rasuah lah, apalah macam kan, tipu kanan sigong kiri, lipat bawah, gulung atas macam-macam. Banyak, habis dia lipat macam-macam bentuk dia tuan. Semua tidak ada kualiti di sisi Allah Taala. Jadi kita pandang pakai kacamata makrifat dan iman. Jangan pandang kacamata nafsu. Pandang kacamata nafsu habis tuan. Rosak kita dunia akhirat. Sebab bila tuan bagi kita tengok itu. Ya. Kerana ketiadaan faham mereka daripada Ta'ala. Sebab bila sakit kita bungul, orang tak kenal Tuhan betul lagi. Orang yang benar-benar kenal sampai peringkat dia kena bala, dia rasa apa? Nikmat. Ya, tana'um bil balayat. Tahakkukum bir rida. Tahqiq dalam rida tu apa? Dia tana'um bil balayat. Rasa nikmat dengan bala. Ujian Tuhan uji tu dia rasa nikmat. Sebab apa? Dia sedang dipakaikan dengan pakaian kekasih Allah Ta'ala. Dia kena banyak apa tuan nak pandang ni. Mata dia terang. Mata mana? Mata dalam. Nah, mata dalam pun terang apa? Zikir kena banyak. Tarik kena banyak. Dia ubat pusing mata zikir kena banyak. Kurang zikir, cahaya nur kita kurang. Bila kurang dia payah nak pandang. Dan jikalau faham satu lagi. Dan jikalau faham engkau, nasaya engkau puji akan dia atas tiap-tiap hal. Kita semayang kan tiap waktu. Tok Imam bila zikir subhanallah subhanallah sampai alhamdulillah, dia tutup apa dia baca? Alhamdulillahi ala kulli halin. Bukan ba setengah, kul. Segala puji bagi Allah ala kulli halin, semua kelakuan. Sehat, sakit, senang, susah, semua. Kalau kita ala kulli hal, tiba-tiba sehat aja alhamdulillah. Bila sakit ngerang. Aduh, aku punya sakit, orang lain tak sakit. Macam-macam bunyi. Itu dia sudah salah besar. Dia cakap lain, dia baca lain, dia buat lain. Semua kita pada alhamdulillah. Nikmat zahir cara nikmat kita bersyukur. Dalam pujian tadi ada nikmat lain pula. Lagi besar Tuhan angkat martabat dia. Ya. Banyaklah hadis-hadis lain kan. Kita takut dosa kan. Buat dosa jaminan kan. Satu bala ni pelik. Inna minaz zunubi zunuban la yukaffiru as-salat wal siyam wal hajj yukaffiruha al-humum fi talabil ma'isha. Ada setengah dosa ni dia tak boleh ampun tuan. Semayang tak hilang lagi. Ya. Dalam hadis lain kita ambil semayang digugur kan. Ada satu dosa dia tak hilang. Kita semayang tak hilang lagi. Kita puasa lapar tak hilang juga. Pergi haji tak hilang. Pergi umrah tak hilang juga. Wah, ini lihat dulu. Satu je boleh hilang tadi. Al-humum fi talabil ma'isha, kesusahan dia dalam mencari rezeki. Kai pagi makan pagi, kai petang makan petang, atau nak angkat martabat dia, segala dosa yang pelik semua Tuhan hapuskan. Macam-macam kelebihan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita tengok balik, walhasil Tuhan uji dia tu susah tu sebenarnya Tuhan sayang dia pula. Ya. Itu bila kata nikmat. Sebab kita buat kesimpulan alhamdulillahi ala kulli halin. Syukur semua keadaan.
Alhamdulillah. Kalau kau budi pada tiap-tiap hal, tiap-tiap kelakuan, dan barang siapa mengetahui akan Allah Ta'ala mengasihi padanya dan menganugerah atasnya dan sangat menyayang padanya, maka tiada mengapa pada barang dihadapkan padanya. Ya, kalau kita tahu kekasih itu memang sayang kat kita, apa diberi pun kita akan, walaupun benda tu pahit, kita telan. Kita tanya sebab apa bagi pahit? Awak ni kencing manis gitu. Dia sayang kat kita. Kan? Dia tahu laki dia kencing manis, dia bagi manis macam. Lama tercekik kawan, nampak metar tu tak boleh jalan dah. Berapa darah? Berapa kencing, berapa gula? Dah 35 ni. Jalan kepala udah pening gitu kan. Jaga tu. Dia tak bagi sebenarnya apa? Dia kasih itu sebenarnya. Rotan anak. Zahir sakit tak? Sakit. Tapi bila anak tu ucap terima kasih pada bapa dia, pada guru dia, bila dia dah akal dewasa. Nasib baik bapa sebab saya dulu. Kalau tidak terjadi dajjal lah boleh. Kan? Boleh nampak. Hikmat di rotan tadi tu dipanggil apa? Kalau tuan bubur dipanggil darbat ta'dib. Mana di rotan mengajar adab supaya budak terjadi baik. Begitulah Allah rotan kita dengan bala. Dia rotan kita dengan ujian. Macam tu, macam ni datang. Kadang tak berhenti kan. Sebab apa tu? Dia nak didik jiwa kita. Maka kita diangkat martabat, jiwa kita terdidik. Pahala mana bertambah, dosa dihapuskan, masya-Allah. Itu antara muamalah batin, muamalah kita dengan Tuhan, sebagaimana muamalah zahir dalam fiqh, kita kena dalam dua sudut kita kena faham. Muamalah bin nas dan muamalah billah. Yang kita ada dua kan, hablum minallah wa hablum minan nas. Dua cara. Allah. Habis tu. Mana kita nak, habis ini nak faham cara Tuhan mengolah kita tadi, kita faham. Kita faham insya-Allah. Dalam keadaan apa pun kita boleh istiqamah tetap, ya. Dapat makna merasakan kenikmatan makrifat dengan Allah Taala. Kemudian kata Syekh Abu Osman Al-Maghribi, wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammad bin ala alihi wasallam. Jal wa inna khairal kulluhu lillahi. Bismillah.